Kita saya nak just market. Tapi knowing this punya fans, memang kita akan tahu insyaAllah dia akan bunyi kan. Sebab of course lah kita pun tak nak membazirkan print. Sebab this is not like a normal album. From the cover semua, of course dia ada cost dia kan. So I think 1,000 tu is very fair for the fans lah. So kalau kita tengok dalam masa before a month boleh habis benda tu, of course she rasakan print. Fans tu kan akan jual ni. Of course dengan adanya ni Dengan sebelum ni dia tak tahu apa. belum tahu. So rasanya Iras akan buat besok. So bila hari-hari kita dah wawarkan, besok dia akan start untuk open for order. Ada macam limitation ke, macam satu nama satu je belian ke ataupun jual barang. tak tahu ikut dia lah. Because pada kita memang is 89.90 lah. Tapi kalau fan nak buat business, tapi pada saya it's a very cheap album sebenarnya. Kalau compare, kalau kamu datang konsert pun dah 100 lebih ada tiketnya kan. So ini benda yang boleh diabadikan. Diorang ada tak minta pendapat dari cover Ni memang kita bicara. Exist biasa memang teamwork lah. Kita takkan bagi decision tanpa kita. Ya. So abang sendiri abang dengar yang dah siap album ni, apa hati tak? Puas. That's why dalam pemimpinan ni semua proses kita exist. Even comes to mixing and mastering pun Along exist di mana kita je yang tahu apa yang perlu ditimbulkan dalam mixing tu. Konsep 2019. So proses Masa PKP yes. Bila lalu mix selalu email sebab kita tak boleh bertemu kan. So nasib baik exist ni masing-masing ada studio masing-masing. So menyenangkan kerja jugalah apabila masing-masing pun ada studio dan kita boleh dengar dalam masa PKP itu sendiri kita boleh buat kerja. Macam Izzat ni dia dengar balik ada tak boleh tak puas hati? Saya memang terang, saya memang risau sebenarnya sebab ini merupakan pertama kalinya saya kita keluarkan live album kan. Sebab saya bila kita of course berjanji secara live. Bila saya dengar dari segi sebab peribadi saya bagi berjanji, saya rasa macam ada juga benda-benda yang rasa macam kalau boleh buat lagi baik. Tapi ini benda dah kita dah hasilkan, tapi yang pastinya saya rasa alhamdulillah lah. Penghasilan ni yang keluar tu kita dengar balik tak mengecewakan lah. Saya rasa boleh didengar. Penilaian daripada semua yang mendengar lah. Kalau kemungkinan yang mana mendengar ni kan. Sebab mesti of course yang nak dengar. Dia nyanyi live Muhammad dan Jada. Tapi penyanyi bagus lah. Itu saya boleh cakap lah. Muhammad dengan Izzat nyanyi bagus untuk konsert tu. Kalau kita dengar jeritan peminatnya, suara tu semua kita itu yang paling, yang saya rasa momen yang paling best dalam konsert tu. Sebab memang real punya konsertnya mood lah. Dia tak ada rasa macam kalau kita dengar tu macam memang dalam stadium konsert, memang satu production yang besar. Kalau saya konsert is your first concert. Yes, Kan? First concert and first album. Yes, first album live. So puas hati tak bila live finally dapat buat dua-dua ni? Sebab selama ni pun kita pernah konsert tapi kita tak rekodkan. Sebab mungkin dulu konsert gabungan kan, ni dapat suara banyak sendiri yang main live. Dengan impian lah. Zaman yang orang beli rekod, orang beli kan. So sekarang orang stream ada. So tidak relevan tadi tak dia keluarkan Okay, dia ada collector yang super collector. So saya rasa that's why kita print yang dulu. So kita nak tengok how the market goes. Dan sebab macam kamu cakap sekarang dah all the digital platform kan. Tapi ada juga yang mengumpul CD, dia suka benda-benda ni. Even kita pun kadang-kadang ada album international yang kita nakkan CD. Kita tak nak beli kat iTunes tu. Sebab itu nanti kita dapat mendengar. Kita nakkan. Ada kan? okay, dia macam yang dekat pasaran CD dalam media sosial ni. Sebab saya pun ada dalam grup itu. Jadi jalan-jalan kadang-kadang saya terkejut
Bukan saja album artis yang popular, mana album yang kadang-kadang artis itu kita nak buat satu album je, lepas tu bulan tu dah pecah. Pun harga ni kadang-kadang minimum saya tengok diorang jual RM100. Dia set tau. Jadi diorang letakkan value kadang-kadang pada first punya price. First price lagi mahal dekat situ. So dekat situ saya nak tengok semalam terbaru album Hassan yang Anthem tu. Satu CD RM400 dia jual. Tak mustahil. Mana benda-benda kalau first price ni, kalau awak simpan lagilah dengan ada limited edition kan. One day mana macam investment lah. Simpan yang plastik. Tapi sikap orang kita yang tidak pernah rasa jijik dengan tak lompat, tak pernah jijik dengan rasuah benda ni. Sebenarnya ini adalah satu kesedaran sivik. Kita harapkan tuan-tuan semua dengan karya tuan-tuan yang lebih arif, lebih menarik untuk menyentarkan orang ramai supaya jauhi kita lompat. Sebab dia membunuh bakat-bakat kita tempatan. Kalau kita buat satu, maksudnya lagu tu bagus, tapi karya tu kita tak lompat semua kan. Jadi tidak ada menghasilkan pulangan pada dia. Dia tidak akan berkarya untuk seterusnya. Jadi kita rugi lah sebenarnya. Memang kita tak rasa rugi pada kita, tapi pada hazanan muzik. Macam sekarang kita rasa sekarang kita rasa sangat happy bila kita dengar lagu-lagu LY, Cak Liam. Kita rasa macam kenapa lagu dulu best. Dan diorang keep producing, keep write, compose lagu-lagu baru, anjay ni lagu semua kan. Jadi dekat situ orang menghargai sesuatu yang pernah ada. Lagi benda tu nak ada, orang yang compose tu dia perlu ada dapat satu pulangan apabila dia menghasilkan. Maksudnya dia mencipta, dia perlu ada dapat kebaikan daripada apa yang dikerjakan. Kalau tak, saya tak fikir ada orang nak buat kerja tanpa ada gaji. Semua orang mesti nak ada pulangan. Sebab kita nak, bukannya kita nak tengok, kita nak teruskan kehidupan. Buka pula kan. Ni sebab tu konsep tu langsung ada tak fans yang record and the post kat social media ke YouTube? Itulah sebenarnya saya nak cerita sikit lah tentang konten YouTube ni. Okey, basically kalau kita tengok YouTube international besar marketnya. Okay. Pada saya YouTube kalau untuk negara yang besar berbaloi. Kalau untuk population yang kecil seperti Malaysia 30 juta lebih, yang menengah hanya 5 juta, yang menengah hanya 5% daripada 30 juta kita. So yang 5% tu merangkumi China, Melayu, India kan? Hanya 5% daripada 10 juta tu. Dan kita bagi free content dekat YouTube di mana video klip ini apa. So kat situ kadang-kadang membuatkan orang tak beli lagi. Bezanya population negara yang ada population yang besar pulangan modal. Seperti Indonesia cukup 300 juta memang akan pulang modal. Katakan kamu spend video klip 20,000, 30,000, 40,000, konten tu ada di YouTube, betul? So bila YouTube tayangkan, digital punya sound akan sama. Apa yang kita beli daripada situ, apa yang kita dengar dekat PC akan sama bunyi dia. So kat situ tak nampak ke macam mana album kat Malaysia ni akan jadi menurun lagi. Sebab orang dapat konten free. Dan apabila kita pergi kepada pro rate royalties yang dibagi, dia bukan sama macam jualan album yang kita jual. Dia berdasarkan daripada advertisement tu kalau habis advertisement. So kalau tontonan itu ada 20 juta, kalau orang tak habiskan advertisement itu kadang-kadang dapat 10,000, 20,000 kan. So kalaulah Persatuan RIM bertindakkan benda ni, di mana menyatakan kepada YouTube Malaysia setiap video klip yang dikeluarkan dalam YouTube untuk artis-artis Malaysia terutamanya harus sampai kepada teaser saja. Kalau nak beli, dia kena bayar dekat itu, dan itu akan bayar dekat itu. So sama juga macam lirik lagu. Kalau kita nak cari lirik lagu dulu, kita kena beli album, betul? Sekarang bersepah-sepah lirik lagu video. So macam mana orang nak beli? So saya rasa pihak RIM perlu buat sesuatu untuk menjaga kreasi artis Malaysia sebenarnya.
especially penyanyi. Kalau berterusan macam ini, logik tak saya cakap, 32 juta, 5% daripada 32 juta yang mendengar saja dan membeli kemungkinan. So apabila video klip tu kita dah spend 40-50 ribu ditayangkan di YouTube, pulangan nak pergi ke 40-50 ribu tu pun kita tak boleh dapat. So apa keuntungan kalau kita berterusan merekodkan benda dan masuk dalam YouTube dan orang tak boleh agung? Sebab orang dapat content free, orang dapat video clip, orang dapat video clip sama juga macam orang beli album, because sound dia digital to digital. Orang dapat lirik sama juga macam dulu orang kena beli cover album, so sekarang orang tak perlu beli. So saya rasa kalau ada tindakan yang sewajarnya Kerajaan Malaysia ke untuk diperlihatkan benda ini, sebab ini adalah piuk nasi, saya rasa untuk piuk nasi semua artis kot. Kenapa kalau RIM tidak ajar? Dan sepatutnya RIM perlu bertindak benda ni. Yang mereka kenapa ada pasal, ada setengah-setengah daripada RIM tu international label. So bila ada international label, ada keluaran juga daripada international video clip. So kita independent, kita mati. Sebab macam saya cakap, kalau negara tu population besar, busuk-busuk Indonesia lah, akan balik modal. Cakap kita 30 juta, kalau kita bagi free content video clip yang cantik, lirik video yang cantik, yang komplit, so apa artis Malaysia nak cik makan? Orang boleh dapat dalam YouTube free. Sepatutnya mereka kena bercerita dengan YouTube Malaysia, menyatakan bahawa kena beli, keluarkan teaser untuk video clip atau video clip, dan ada channel dia yang untuk dapatkan benda tu. Bukan tak boleh kan. Kalau konten yang diambil oleh peminat itu lain cerita. Dia datang konsert ni, tu tak ada eksklusif pada kita kan. So siapa boleh tayangkan di YouTube. Maksud saya ini, so sepatutnya rekod persatuan RIM perlu ambil tahu benda ni. Sebab kalau berterusan tak ada pulangan pun pada label untuk dapatkan pulangan. Selain pada sebab dia mengacau juga jualan digital platform, Spotify, iTunes, di mana orang dapat content free. Kalau overseas tak apa, dia keluarkan satu hari dah stream pun dah boleh dapat puluh-puluh juta. So kalau kat Malaysia tak ada market benda tu. Yes, so bahaya. So apa yang saya cakap ni, because saya check sendiri, is fact. Dan saya tanya juga, saya pernah juga berbincang dengan M. Nasir, dan dia pun setuju benda-benda yang saya cakap ni. Selagi kita tak ada rules benda tu, tak ada album yang akan boleh jalan di Malaysia. Okay, one last question. Tapi kalau tengok macam artis baru sekarang, orang lebih mengejar view, so orang macam banyak post launch dekat YouTube. Ya, itu sebab memang budak-budak sekarang memang suka view pun kita nakkan view ada pulangan. Okay? It's just a number for the popularity pun, I think tak ada juga kalau kau cik kosong. So itu adalah aset masing-masing saya rasa, dan they should do something about it. Bukan kita cakap kita nak menjatuhkan industri, tak. Kita nak industri jalan supaya ada lagi orang beli album artis Malaysia, ada lagi orang sokong artis Malaysia kan. So ramai yang sokong tu semua dapat benda free je, lu kan tak membeli pun.